Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah kita sama-sama mulakan majlis ilmu kita pada malam ni dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya muslimin muslimat ahli jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan sambung insya-Allah perbincangan kita berkenaan dengan sirah an-nabawiyah, dan pada malam ni insya-Allah kita sampai kepada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil beberapa langkah ataupun cara-cara setelah daripada apa yang telah berlaku yang kita baca pada minggu lepas. Iaitu yang minggu lepas kita telah baca bahawa berlakulah penyiksaan terhadap sahabat-sahabat Nabi, sama ada sahabat-sahabat tu daripada kalangan orang-orang yang hebat-hebat, orang mempunyai kedudukan, orang mempunyai pangkat dan sebagainya seperti Uthman bin Affan dan seterusnya sahabat-sahabat yang lain. Dan kemudian berlaku juga kekerasan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga daripada orang kafir Quraisy ni. Jadi selepas daripada peristiwa-peristiwa tersebut, kita telah sampai sekarang ni insya-Allah pada tahun yang kelima, insya-Allah tahun yang kelima kenabian, tahun yang kelima bi'tsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat dua perkara untuk kita nak katakan sebagai langkah untuk sebagai planning Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai strategi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia membawa ajaran yang benar, walaupun membawa Islam, tetapi dia telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berfikir bagaimana cara untuk menyampaikan Islam ni. Maknanya tak bolehlah sekadar berserah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berserah tu kita panggil dia tawakul, kita panggil. Kalau menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha dipanggil tawakal. Jadi ada beza antara tawakal dengan tawakul. Tawakul ni serah semata-mata saja. Ikutlah Allah Taala nak buat macam mana. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni dia bukan hanya bertawakul, tapi Nabi ni tawakal, iaitu dengan mencari jalan bagaimana nak mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh baginda dan juga para sahabat pada masa itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat dua perkara yang besar yang disebutkan oleh ulama-ulama sirah, ulama-ulama sejarah Islam. Yang pertamanya ialah dengan mencari satu tempat sebagai markas, kita kata sebagai tempat untuk berkumpul. Sebab sebelum daripada ni tak ada tempat khusus. Mereka tak boleh berkumpul di Mekah. Tak boleh berkumpul, maksudnya tak boleh berkumpul di Baitullahil Haram tu. Tak boleh berkumpul depan Kaabah tu. Sebab apa? Memang itu tempat sasaran. Tempat memang orang semua keliling, orang semua tengok, orang semua kejar, orang semua tangkap orang di situ. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih satu tempat, iaitu Rumah Arqam bin Abi Arqam nama dia. Rumah Arqam bin Abi Arqam. Jadi ulama-ulama sejarah Islam telah menyebutkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memilih Arqam bin Abi Arqam. Ada beberapa sebab. Yang pertama sekali, Rumah Arqam ni, Rumah Arqam bin Abi Arqam ni ialah satu tempat dekat dengan Bukit Safa, dekat dengan Bukit Safa. Jadi kita tak bolehlah bayangkan sekarang ni. Sekarang ni memanglah semua tu masuk dalam kawasan masjid. Zaman dulu masjid Bukit Safa tu di luar masjid. Jadi orang tawaf dulu, saya ingatlah dulu kalau ikutlah saya punya nenek saya dulu, nenek-nenek datuk-datuk dulu yang pergi ke Mekah tahun 60-an dulu. Dia cerita pada masa tu sa'i tu di antara Safa dan Marwah tu, masa tu kawasan tu rumah orang tu semua tu.
Maknanya sebelum dia masuk ke sofa tu rumah orang lagi. Mana di antara Kaabah dan juga Bukit Sofa tu rumah orang situ. Itu zaman tu. Kalau zaman dulu, zaman Nabi dulu, lagilah maknanya rumah orang banyak. Jadi maknanya dia macam terpisah di antara Kaabah dan juga tempat Sa'ir tu. Jadi tengah tu banyak rumah orang. Tapi sekarang ni taklah sekarang ni semua dah masuk dalam kawasan masjid tu. Sofa, marwah semua masuk dalam masjid tu. Rumah tak ada dah. Diroboh semua dah tepi-tepi tu. Jadi cerita Nabi ni, Nabi telah memilih rumah Arqam bin Abi Arqam. Jadi yang pertamanya, kenapa dipilih rumah Arqam ni? Rumah Arqam ni sendiri, Arqam bin Abi Arqam nama dia. Bukan Arqam lain tu, ni Arqam ni, rumah Arqam ni. Sahabat ni, dia ni seorang yang muda sebenarnya, tak sampai umur dia 20 tahun. Tu nombor satu. Jadi kalau ikutlah, kalau orang kafir, kalau ikutnya, orang kafir ni akan cari rumah-rumah tempat berkumpul ni, dia tak terfikir pun rumah ni rumah orang muda ni. Rumah budak lah kita kata, masih budak lagi dia ni, umur 18 tahun dia kata pada masa tu. Jadi orang akan fikir rumah siapa? Rumah orang besar-besar lah, sahabat-sahabat Nabi ni, rumah Abu Bakar ke, rumah siapa lagi rumah Mus'ab ke, rumah siapa-siapa, sahabat-sahabat yang tua-tua ni. Tapi tak, Nabi SAW pilih rumah dia tu sebab dia nombor satu muda. Yang kedua, dalam orang Arab ni dia ada banyak kabilah. Nama dia Quraisy, tapi di bawah Quraisy tu dia ada banyak pula cabang-cabang dia tu. Cabang-cabang dia ni, perangai orang Arab ni dia kuat resis sikit, betul saya sebut perkataan tu. Resis di mana apa? Ni dia bukan resis tengok warna kulit, lebih dahsyat lagi. Sama-sama warna kulit dia pun resis juga. Dia macam ni kabilah apa ni? Ni kabilah. Sebenarnya perkara ni masih kuat lagi sampai sekarang ni. Sampai sekarang. Negeri kita alhamdulillah kan. Negeri kita ni kalau kita kata, ni Kedayan, ni Melayu, ni apa ni? Ni Murut, ni apa ni? Dusun. Kita adalah nama-nama tu. Tapi dia tu lebih dahsyat lagi. Sama-sama Arab tu sampai sekarang ni. Terutama di setengah-setengah negeri macam Jordan kata. Jordan, Iraq, Afghanistan, itu kawasan-kawasan tu kuat tu. Dia punya kabilah-kabilah tu. Jadi nak ceritanya zaman dulu ni lagi dahsyat. Zaman Nabi ni. Dia ada dua kabilah besar pada masa tu. Contohlah ni yang saya sebutkan, iaitu kabilah Abdul Muttalib dengan kabilah Umayyah ni. Ini besar ni, bergaduh saja ni. Kira nak bergaduh je. Dua ni. Ini kabilah apa? Ni kalau kabilah kita, okey, kita sokong. Tak kira lah salah tak salah, kita akan sokong dia. Sebab apa? Ini gang kita, ini grup kita, ini kabilah kita. Jadi pada masa tu, Nabi ni daripada Bani Hashim. Bani Hashim. Tapi kalau Arqam bin Abi Arqam ni, dia bukan Bani Hashim. Tu. Jadi orang duk fikir Nabi ni mestilah akan cari rumah grup-grup dia juga, grup kabilah dia. Tapi dia tak tahu bahawa Islam ni bila Islam ni datang, salah satu daripada perkara yang Islam bawa ialah tidak ada lagi resis-resis ni. Itu kehebatan Islam. Mana Islam buang semua ni. You ni apa nak kata, bukan setakat ni kalau kita katakan dia ni India ke, dia ni Cina ke, dia ni Melayu ke, dia ni apa, tak ada semua dah, tak ada. You Islam ke tak je, tu je. Yang nombor satunya Islam. Yang lain tu tak ada nilai, maknanya tak ada harga. Yalah harga bercakap tu betul lah kan, bahasa lain-lain tu. Tapi dari segi indallah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukannya warna kulit kamu. Allah Taala nanti tak tanya kamu ni warna apa bila mati kan. Dia tanya man rabbuka tak. Dia tanya siapa Tuhan kamu. Dia tak tanya kamu bangsa apa? Dia tak tanya. Dalam kubur tak tanya benda-benda tu semua tu. Tu tolak ke tepi. Dia tanya Nabi apa, sama kitab kamu ni apa, agama kamu apa, tu saja yang dia tanya. Jadi sampailah kepada apa ni, kita berjumpa dengan Allah SWT, masuk syurga neraka tu, itu semua tak ada nilai dari segi bangsa. Sebab kita bukan nak minta kita ni lahir Melayu. Kita tak boleh ubah. Kalau kita dah lahir Melayu lah kita. Sampai kiamat kita tak berubah jadi orang putih pun. Walaupun kita pergi cat muka kita jadi putih pun, lomo bedok macam mana pun kan, tak jadi putih juga. Tak jadi orang putih maksudnya. Jadi tu maknanya apa ni, pemilihan Nabi SAW dari Arqam ni, rumah Arqam ni, itu sebab dia. Nombor satu kerana umur dia muda. Yang kedua ialah kerana dia ni bukan daripada kabilah Bani Hashim, dia kabilah lain. Itu perkara pertama lah yang telah diambil oleh Nabi SAW. Sebab apa Nabi buat macam ni? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayat Quran disebut, iaitu kisah Nabi
Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ni panjang. Panjang. Banyak dalam Quran ni, sangat panjang. Sebab salah seorang daripada ulul azmi minar rusul. Dia ni. Seorang ulul azmi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Tak ikut turutan tu tak ikut turutan tu, saya sebut je. Jadi maknanya 5 orang tu dipanggil ulul azmi minar rusul. Yang banyak ada cerita dalam Quran, dan kemudian Nabi Musa ni banyaknya dicerita semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Sebab apa? Nak menunjuk nak menunjuk apa? Nak beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bahawa bagaimana cara nak menghadapi, cara nak berdakwah, cara nak semua sekali tu diceritakan oleh Allah Subhanahu taala. Bagaimana Nabi Musa buat, begitulah kamu mesti buat. Jadi apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu taala dalam Quran, saya tak sebutlah, tak baca semualah ni. Ni cerita panjang, insya-Allah kita boleh dengar tafsir setiap pagi, insya-Allah. Tu iklan sikit, komersial sikit tu, iklan sikit. Pagi-pagi insya-Allah boleh ikutilah kalau siapa nak ikut. Dalam Facebook saja, bukan di mana-mana. Atas pokok, bawah pokok saya pun tak tahu ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa dulu. Bagaimana Nabi Musa buat? Iaitu Nabi Musa telah buat stesen, dia panggil. Stesen ni tempat, maknanya tempat apa ni? One stop center, bukan one stop center lah, tapi maknanya semua sahabat-sahabat Nabi ni kalau mereka nak pergi belajar, nak tahu ayat Quran yang baru turun ke, apa ayat yang baru ni yang terkini, saya ni dahsyat kena seksa ke, sahabat-sahabat ni. Jadi mereka akan pergi mencari apa? Pergi mencari kekuatan lah, kita kata. Di mana? Di rumah Arqam bin Abi Arqam. Sebab rumah Arqam bin Abi Arqam tu semua ada. Nabi kadang-kadang biasa duduk situ, Nabi mengajar kat situ. Kalau ada turun wahyu, Nabi akan beritahu kepada sahabat di situ. Jadi semua sahabat akan berkumpul ke situ, kemudian mari belajar. Jadi macam-macam semua di rumah Arqam bin Abi Arqam. Orang kafir tak tahu rumah ni. Bila yang tahunya? Sekarang kita baru tahu. Bila sampai ke Madinah, barulah cerita, terbongkar rahsia. Sampai masa di Mekah tu orang kafir tak tahu rumah ni. Rumah ni maknanya rumah rahsia lah macam. Jadi rumah ni, cara buat macam ni diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Allah Taala beri cerita bahawa Nabi Musa dulu buat macam ni, macam. Jadi Nabi Muhammad pun dapatlah ambil pengajaran daripada situ, iaitu buatlah macam tu, iaitu rumah Arqam bin Abi Arqam. Itu nombor 1. Tak cerita panjang lah cerita rumah Arqam ni. Kita pergi kepada nombor 2. Nombor 2 iaitu hijrah. Ni kita nak cerita panjang sikit lah malam ni. Iaitu hijrah Nabi bukan hijrah Nabi, minta maaf, hijrah ke Habasyah. Ini berlaku pada tahun yang ke-5. Kita sebut hari itu Nabi SAW ni mula start berdakwah secara terang-terangan tahun yang keempat. Tahun yang keempat maknanya setahun lebih sikit, lalu berlakulah hijrah ni. Hijrah ni bagaimana boleh berlaku? Jadi diceritakan pada masa tu orang Islam pada masa tu adalah seramai lebih kurang 160 orang. Orang Islam yang dah masuk Islam dalam masa 5 tahun tu ialah 160 orang sahaja. Tak ramai. Kemudian bila dah kena tekan teruk ni, ramai dia kena seksa, para sahabat ni kena seksa. Jadi Nabi SAW telah membuat satu perancangan tadi nombor 1, iaitu rumah Arqam bin Abi Arqam. Nombor 2 iaitu apa? Menyuruh setengah daripada sahabat ni pergi berhijrah. Hijrahnya ke mana? Tapi mula-mula banyak idea ni, bukan saya lah, andaian ni maknanya kan. Kenapa nombor 1-nya Nabi tak pergi ke tempat orang Arab, kabilah-kabilah Arab? Kan banyak kabilah Arab kan, ada Madinah, ada Najd, ada Yaman, ada macam-macam kabilah-kabilah Arab ni. Serata padang pasir tu ada kabilah Arab. Kenapa tak berhijrah ke situ? Tu soalan dia. Itu nombor 1. Yang keduanya, kemudian tu ada pula tanah-tanah macam negeri-negeri lain yang tak perlu seberang laut. Contohnya apa? Negeri Mesir. Negeri Mesir raja dia baik. Raja dia nama dia Muqawqis, Dia ni raja yang kira Kristian tapi baik. Yang ketiganya, kenapa Nabi tak pergi ke Syam? Tak suruh sahabat-sahabat hijrahlah kamu ke Syam. Ataupun tak pergi ke Iraq. Contohnya Iraq ni dekat dengan Parsi pada masa tu. Jadi semua tu, tempat-tempat tu Nabi tak pilih. Tiba-tiba Nabi pilih pergi ke mana? Ke Habasyah. Habasyah ni, kalau kita tengok peta lah pada hari ni insya-Allah, dan juga semua sekarang ni bukan boleh tengok peta, semua boleh tengok gambar muka orang pun boleh tengok. Tempat tu, jalan pun boleh.
Tengok rumah saya pun boleh. Rumah saya. Kalau rumah haji memang boleh lah kan cuma di sini tak boleh lah. Cuma nak masuk dalam rumah je tak boleh. Kalau rumah saya tu nampak habis kereta-kereta. Bila dia ambil gambar pun saya tak tahu. Rumah saya di tempat saya tu. Bukan di sini lah kan. Habis dia ambil gambar. Saya tak tahu dia ni. Dengan siap motosikal kita tengah berjalan pun dia ambil gawak gambar. Cuma dia pandang muka. Kita kenal tu muka siapa orang kita tu kan. Batang tubuh tu. Jadi sekarang kita boleh tengok. Bila kita pergi tengok Habasyah ni. Habasyah daripada Mekah ni dia kena seberang laut. Satunya kena seberang laut. Yang kedua, bangsa dia ni lain. Bangsa ni orang, kita kata orang Afrika lah ni. Orang Afrika ni kulit dia lain. Warna dia lain. Adat dia lain. Makanan dia lain. Pakaian dia lain. Cara hidup dia lain. Kemudian lagi, apa lagi? Agama dia pun lain. Agama dia Kristian. Pada masa tu, iaitu An-Najashi. Tempat di mana? Sekarang ni boleh tengok dalam peta dia. Ada tempat dia kata. Dan tempat tu masih lagi dia katakan ada lagi. Bekas-bekas kesan-kesan tinggalan Kristian dulu. Jadi Nabi SAW ni memilih tempat itu. Kenapa Nabi pilih tempat tu? Kerana satu perkara saja yang Nabi SAW sebut, dia kata, iaitu apa? Dia kata, lau kharajtum, Nabi kata, lau kharajtum ilal Habasyah fa inna biha malikan la yuzlimu indahu ahad. Nabi kata, kamu pergilah, Nabi kata, ke negeri Habasyah, kerana di negeri Habasyah ni ada seorang raja yang mana kalau orang pergi di situ dia tak akan menzalimi. Tak zalimi orang maknanya. Dia tu jenis adil, jenis baik. Memang betul. Jadi kalau kita tengoklah macam mana Nabi tahu benda-benda ni. Mungkin orang boleh jawab mudahnya, Nabi dapat wahyu dah. Itu jawapan mudah Tapi maknanya wahyu tu of course lah wahyu. Tetapi kita kena fikir juga nak menunjuk, nak mengajar kepada umat Islam ni bahawa dia ni kena tahu keliling dia ni. Tu. Maknanya kalaulah Nabi kita dah tahu Iraq tak boleh. Syam tak boleh. Mesir tak boleh. Yaman tak sesuai. Kenapa Yaman tak sesuai? Kerana Yaman di bawah kerajaan Farsi pada masa tu. Kenapa Iraq tak sesuai? Iraq di bawah kerajaan Farsi. Kenapa Syam tak sesuai? Di bawah kerajaan Rom. Mesir tak sesuai juga. Kenapa? Kerana di bawah kerajaan Rom. Ni orang Arab keliling-keliling ni di padang-padang pasir, kenapa tak pergi situ? Sebab mereka semua ni adalah orang-orang musyrik. Lepas tu yang kedua pula, kalaulah di tempat ni orang Arab boleh pergi dengan mudah. Last sekali Nabi pilih Habasyah. Maknanya dalam pengetahuan Nabi tu ada semua. Jadi orang Islam kita pada hari ni kena tahulah maknanya keliling kita ni apa. Ni siapa, ni siapa, ni siapa, ni siapa. Gitulah lebih kurang Jadi Nabi SAW tahu. Ni raja yang adil, jadi kamu pergi situ. Walaupun berbeza berbeza agama, berbeza adab, berbeza apa. Yang paling kuatnya ialah dia ni pada masa tu, pada zaman tu, Raja Habasyah ni ialah raja yang terkuat sekali di Afrika. Tu. Sebab tu orang semua takut dia. Kalau dia cakap apa-apa, sebab itulah dulu yang datang masa Mekah tu dengan tentera bergajah tu, Abraha tu, sebenarnya tu under Habasyah juga tu. Sebab dia ni, Abraha ni ialah salah seorang daripada pemerintah menjadi gubernur kepada Yaman di bawah pemerintahan Habasyah. Pemerintah raja tu lah. Jadi raja tu memang raja hebat. Jadi Nabi SAW pilih situ, lalu sahabat pun startlah pergi. 2 kali pergi cerita dia. Yang pertama sekali 14 orang. 10 lelaki, 4 perempuan. Siapa ketua dia? Ketua dia pada masa tu ialah Uthman bin Affan. Dengan siapa? Dengan isteri dia, iaitu Ruqayyah binti Muhammad. Anak Nabi maknanya. Itu 2 ketua. Jadi pergi 14 orang ni, pergi macam mana? Berani pergi terang-terangan macam tu, angkat bendera, isytiharkan masuk surat khabar kan, ataupun kami nak keluar ni, tak boleh. Masa tu senyap-senyap. Jadi mereka ni senyap-senyap keluar pergi ke pantai. Pantai situ masa tu pantai Jeddah Jeddah sekarang lah. Lebih kurang daripada Mekah Jeddah ni lebih kurang 50 km lebih kurang. Jadi mereka berjalan di padang pasir itu perlahan-lahan. Tiba-tiba orang kafir Quraisy ni tahu dia pakai kamera apa tak tahu, pakai drone apa ni, tahu tapi terlambat sikit. Bila mereka kejar ni orang-orang 14 orang ni, tapi Allah Ta'ala tolong kita katakan, bila sampai ke pantai tu ada kapal, 2 buah kapal memang ready nak berjalan dah. Tu.
Jadi mereka nak kata loncat, bukan lompat terus kapal tu kan. Maknanya mereka naik kapal tu pun berjalan pergi ke Habasyah sebab dia kena seberang laut, nama dia Laut Merah tu kan. Daripada sini kalau sekarang ni pergi ke Habasyah tu lebih kurang sehari semalam juga kalau kapal sekarang. Saya dulu pernah naik kapal naik kapal pergi ke Mekah, naik kapal laut dulu masa daripada Mesir 2 hari juga nak sampai. Itu kapal moden yang besar tu, yang laju tu. Ini kapal masa tu kapal pakai apa? Pakai layar ke pakai apa tu. Jadi belayar. Masa tu dia bawa barang dagangan lah. Jadi dia tumpang 14 orang tu seberang sampai ke, bila sampai je dah bertolak pergi, barulah samsing daripada Mekah ni sampai. Sampai bye-bye lah kan see you later lah maknanya kan. Jadi tak bolehlah kejar. Kecewa lah ni. Orang ni makinlah marah ni. Jadi balik ke Mekah, jaga dia kata. Jaga apa? Jagalah ni yang tinggal. Jadi 14 orang pergi, dah sampai di sana, sampai ke Habasyah, mereka disambutlah dengan baik oleh Raja An-Najasyi. Habis cerita tu kan. Jadi kita balik semulanya, babak kita sekarang ni, kita kembali semula, minta maaf babak saya ni, kita kembali pula ke Mekah. Apa jadi ke Mekah ni? Masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, cerita ni ialah apa? Ni tak lama ni, dari peristiwa ni dalam masa 3 bulan. Masuk bulan Ramadan ni, Nabi SAW ni pergi baca Quran depan Kaabah tu. Ada ramai orang Islam sekali, dan pada masa tu orang kafir pun sibuk juga nak dengar juga. Marilah ramai-ramai nak dengar. Muhammad ni nak cerita apa, nak ceramah apa pula ni. Nabi SAW baca Quran lah. Baca Quran tu mereka faham lah semua kan. Jadi apa yang Nabi baca pada masa tu ialah surah An-Najmi. Jadi surah Najmi ni cantik, bunyi dia pun cantik, insya-Allah bunyi cantik Macam mana saya baca sikit lah. Saya baca sikit lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa. Cantik bunyi tu wah bunyi belakang tu. Dia sama je bunyi tu. Kalau baca panjang straight sama je. Ui, cantik kan. Tapi kalau faham lagi cantik. Bunyi pun dah cantik lah, masya-Allah kan. Ayat tu ada 2 muka setengah ni. Dalam Quran kita ni 2 muka setengah. Nabi baca semua tu. Bila Nabi baca semua tu, dalam ayat ni kata apa? Makna dia tu penting. Makna dia tu, dia kata sebut tentang nama berhala lah, Al-Lata ada, Al-Uzza ada, sebut semua nama-nama berhala kafir. Apa makna ayat-ayat dalam Quran ni? Dia kata ni mengaruk, ni merapu, ni tak betul ni. Tapi orang kafir tu yang ramai-ramai tu dengar, termenung itu dia dengar. Dia tak cakap, tak kacau. Biasanya mereka ni kacau. Mereka ni kacau apa? Kacau orang baca Quran. Sebab memang polisi dia. Polisi orang Quraisy ni ialah dia buat satu polisi, orang kafir ni, dia kata apa? Dia kata ada satu ayat Quran sebutkan, la tasma'u li hadzal Quran walghaw fi. Gitu. Jangan kamu dengar Quran ni. Walghaw tu maknanya buat bising. Bila Nabi SAW nak cakap je, nak baca Quran, kita buat bising ramai-ramai supaya tak boleh dengar. Jadi masa tu mana ada mikrofon kan, kalau orang bising-bising habislah tak dengar kan. Tu yang Nabi sedih tu kadang-kadang. Tapi ni time ni macam cantik cantik sikit. Dia dengar pula tu. Dia dengar apa jadi? Apa hujung surah An-Najmi ni? Dia ada satu ayat. Ayat ni apa? Ayat ni saya baca sikit ni. Ni. Iaitu dia kata afamin hazal hadisi ta'jabun. Maksud dia, kamu pelik sangat ke ayat Quran ni? Itu makna terjemahan saya lah ni. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah boleh tengok tu. Tapi makna ni macam tu lah. Afamin hazal hadis ta'jabun. Benda-benda ni semua kamu rasa pelik ke? Ta'jabun. Jadi seolah ta'jabun tu, makna dalam bahasa Arabnya, kamu semua. Gitu maksud dia. Ta'jabun, kamu rasa takjub. Mereka di depan tu. Jadi, jadi macam tu lah semua. Wa tadhakuna wa la tabkun. Allah Ta'ala kata, kamu ketawa je. Kamu tak menangis. Wa antum samidun. Kamu duduk macam tu juga. Tak nak beriman juga. Jadi Allah kata, fasjudu lillahi wa'budu. Sekarang sujud semua pada Allah. Apa? Nabi pun sujud lah. Sebab ayat ni ayat sujud insyaAllah. Kalau kita baca pun ayat sujud macam sejadah jugalah. Dia ada berapa? 14 tempat dalam Quran. 14 tempat dalam Quran. Jadi kalau imam sekali-kali, mana imam? Kalau imam sekali-kali buat pelik kan, mana tahu dia baca surah ayat-ayat sejadah ni, boleh sujud sebenarnya, boleh sujud. Tapi kalau makmum tak tahu, janganlah sujud, takut pening belakang ramai-ramai, apa pun nak sujud kan. Dia hari-hari apa-apa pun tak apa kalau nak sujud kan, kalau kita baca. Jadi Nabi SAW bila baca ayat ni, Nabi pun sujud. Orang Islam semua sujud lah, tempat sujud. Yang peliknya orang kafir pun sujud juga.
Semua sujud tu. Jadi inilah yang pelik ni. Pelik apa cerita dia? Tersebarlah satu ni, Mekah ni, kata semua orang dah masuk Islam semua dah. Tu pula ceritanya. Jadi orang kafir ni bila sujud, Nabi bangun semula, sujud semua kamu ni. Apa hal kamu ni sujud-sujud kan? Dia jadi pada masa tu dalam sirah kata mereka ni pun jadi macam dia macam orang panggil kena pukau terpukau sebab ayat ni memang sedap. Jadi kalau baca pun memang sedap, makna dia memang sedap dan memang macam kena pukau sebab betul sujud semua. Jadi mereka pun jawab kita sujud ke? Dia macam apa ni, dia macam nak cover, orang panggil cover line cover line budak-budak sekarang tak cover line macam tak, sebenarnya dia kata Muhammad tadi puji berhala kita pula dah. Bila Muhammad puji berhalanya, itu kisah tu nama dia kisah Gharanik dalam sirah kisah Gharanik. Gharanik ni ialah kisah dituduh orang kafir ni menuduh Nabi SAW telah memuji berhala dalam ayat ni, sebab itulah kami sujud. Dia kata kalau tak kami tak sujud pula dah. Nabi kata bila pula lah aku puji berhala, dan mana dalam ayat ni puji berhala. Jadi dia rekalah ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Nabi ni kisah tu masyhur. Habis cerita kisah ni ini satu peristiwa. Peristiwa kedua yang berlaku pada masa tu ialah masuknya Islam Umar dan Hamzah. Selang 3 hari dua tu. Jadi ni kisah ni insya-Allah kita akan cerita dalam inilah kan sesi akan datang insya-Allah. Sesi akan datang ada tajuk khusus itu. Tajuk khusus itu masuk Islam Umar dan juga Hamzah dan juga Umar. Jadi kita terus cerita ni, kisah ni bila dah sujud ni, apa yang tersebar tadi iaitu semua orang Mekah ni kata beriman. Orang kafir telah beriman. Kisah ni bukan di Mekah saja tersebar, sampai berita tu sampai ke sampai ke Habasyah tu. Orang yang dah hijrah tu pun. Jadi mereka ni telah dengar 2 perkara. Yang pertama mereka dengar Islam Hamzah dan Umar. Gembira dah mereka. Masya-Allah, masya-Allah. Tengok pula orang kafir semua dah masuk Islam semua dah. Mereka dah sujud dah. Tu yang mereka dengar. Yang tak masuk Islam tu mereka tak dengar. Jadi mereka pun gembira. Apa lagi? Siap beg lah. Bungkus-bungkus barang, balik lah. Naik kapal balik. Balik maknanya ini ulama-ulama sebut iaitu kita ni kalau apa-apa, kalau sebagai orang Islam jangan sebar berita cepat-cepat sangat kalau tak betul. Dan juga kalau kita dengar apa-apa berita terutama tentang perkara-perkara yang besar macam ni, jangan percaya dulu. Kena pergi check dulu. Maknanya hantar dulu betul ke tak betul. Jadi orang Islam ni 14 ni baru belajar kan, sahabat-sahabat. Jadi mereka pun balik. Sampai ke Mekah, dekat dengan Mekah, tengok-tengok tak betul. Jadi bila tak betul macam mana nak buat? Nak masuk Mekah kena sembelih nanti. Nak pergi balik ke Habasyah jauh dah. Jadi mereka pun duduklah padang pasir tu, senyap tu, merayap-rayap, bersembunyi situ. Ada kapal naik balik. Ada yang masuk semula. Masuk tu dia kata masuk dengan minta perlindungan lah daripada siapa-siapa yang berani masuk tu masuk. Tu cerita dia. Jadi tu kisah kisah Gharanik. Habis cerita tu jadi yang nak sebut sini ada beberapa perkara lagi yang ulama-ulama sebut sini. Yang berlaku ialah selepas daripada tu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buat satu lagi arahan baru kepada para sahabat ni, iaitu arahan 80 orang pergi hijrah ke Habasyah. 80. Tadi 14. Lepas daripada peristiwa tadi Nabi kata 80 pergi. 80 ni ramai dan ramai ni yang ulama-ulama sebut ni, mereka ni bukannya lelaki dan perempuan. Kemudian tu bukan satu kabilah, macam-macam, semua kabilah ada. Kabilah di Mekah tu seolah-olahnya Nabi yang pilih siapa yang kena pergi. Kemudian yang pergi hijrah ni ialah majoriti mereka bukannya orang lemah, bukannya hamba. Ini semua orang power ni. Contoh orang power Uthman tadi. Kemudian Abdurrahman bin Auf, kita kenal semula. Abdurrahman bin Auf ni orang kaya. Tapi Nabi kata pergi. Siapa lagi? Ja'far pergi. Mus'ab bin Umair pergi. Jadi ramai Nabi pilih, orang yang kena pergi sana 80 orang. Orang Islam pada masa tu semua sekali 160.
Jadi kita bayangkan makna 160, 80 tu, 80 lebih dia sebenarnya, ada kata 83, ada kata 82, 80 pergi ke Habasyah. Makna separuh habis. Pergi buat apa di Habasyah tu? Bukan pergi menyebarkan Islam. Jadi ulama kata ialah sebenarnya ada salah faham lah di sini kan. Ada orang kata bahawa hijrah ke Habasyah ni ialah hijrah nak menyelamatkan diri. Sebenarnya ulama kata bukan nak menyelamatkan diri. Kalau menyelamatkan diri, kenapa Uthman pergi? Uthman tu dia duduk tinggal di Mekah, tak ada masalah dia. Tak ada orang banding kacau dia ni. Sebab dia ni orang hebat ni. Tapi ulama sebut bahawa pergi ke Habasyah ni sebenarnya adalah perancangan. Perancangan apa? Iaitu perancangan nak jaga Islam. Bukannya perancangan nak jaga orang, tapi nak jaga Islam tu. Sebab apa? Sebab Islam dalam bahaya berada di Mekah sekarang. Kalaulah orang kafir ni bunuh semua sekali, orang Islam di Mekah ni maknanya habislah Islam. Sebab itulah Nabi SAW hantar pergi Habasyah ni supaya apa? Nak jadi macam center baru, macam tu. Jadi tempat di mana orang Islam sana berkumpul situ. Kalau apa-apa jadi di Mekah ni, masih akan ada lagi satu saki-baki, makna orang yang masih bertahan lah, makna orang yang boleh bawa Islam tu. Itu perkara yang pertama kan. Perkara pertama iaitu orang-orang yang pergi tu bukannya orang yang lemah. Bila tak pergi? Abu Fuqahyah tak pergi. Yang hamba-hamba ni semua tak pergi. Ammar tak pergi. Sebab apa tak pergi? Sebab Nabi tak pergi. Jadi yang pergi ni ialah orang hebat-hebat. Yang lemah-lemah duduk di Mekah lagi. Nabi sendiri duduk di Mekah. Maknanya contoh juga. Contoh apa? Bahawa ketua tak bolehlah pergi. Gitu kan. Kalau ketua pergi, maknanya tinggal anak-anak di kampung ni, anak-anak kena sembelih. Jadi siapa? Jadi tu nak menunjukkan tu yang kedua. Yang ketiga disebut ialah orang-orang yang pergi berhijrah ke Habasyah ni, mereka ni tak balik. Bila mereka tak balik? Tak balik lah. Bila? Berapa lama mereka tinggal di Habasyah? 15 tahun. 15 Mereka ni balik semula jumpa dengan Nabi SAW ni semasa Nabi ni dah berpindah ke Madinah. Masa perang Badar mereka tak balik lagi, perang Uhud mereka tak balik, perang Ahzab mereka tak balik, perang Hudaybiyah mereka tak balik. Mereka balik selepas daripada peperangan Khaybar. Khaybar ni tahun yang ke-6 ataupun yang ke-7, dekat-dekat nak masuk yang ke-7. Jadi maknanya sini orang Nabi tak benarkan mereka ni balik. Kenapa tak benarkan balik? Supaya nak pastikan Islam tu dah stabil, barulah boleh balik. Islam tak stabil lagi, Badar tak tahu lagi kan, dalam perang Badar ni masih tak stabil lagi Islam. Sebab itulah Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT, ya Allah intahlak hazihil hazal yaum, Nabi kata falan tu'bad fil ardi abada. Nabi kata dalam hadis tu, iaitu Nabi kata semasa perang Badar, masa perang Badar tu Nabi tu masih takut lagi. Takut apa? Takut semua ni akan mati, kena bunuh. Sebab apa tu? Ada 1,000 orang tu, 1,000 orang nak sembelih 313 orang dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar orang Islam bawa apa je? Bawa pedang sikit, bawa pisau, ada tak bawa apa-apa, bawa pelepah je. Pelepah tamar, pelepah kurma. Nak buat apa? Konon-konon nak pergi bedal, nak pergi pukul orang ni lah. Nak pukul apa? Orang bawa dengan pedang, bawa dengan senjata, bawa kereta kebal, bawa dengan kapal terbang. Masa tu contoh ni. Bawa semua benda daripada Mekah tu kan. Abu Jahal ketua dia. Nak sembelih semua ni. Jadi sebab itulah Allah SWT berdoa, Nabi SAW berdoa kepada Allah. Sampai dalam riwayat ni lah jatuh ni. Ni jatuh ni panggil apa ni? Ni ridak dia panggil ni, benda ni. Kalau macam ni panggil serban kalau putar-putar atas kepala tu serban. Kalau macam ni dipanggil ridak. Nabi berdoa tu sampai dia kata, Nabi berdoa ni jatuh ni. Jatuh maknanya tinggi tu jatuh gitu jatuh. Bukan tu saya nak tunjuk je tunjuk bahu dia. Macam itulah jatuh yang Nabi. Sampai Abu Bakar datang kepada Nabi. Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, kau ni dah melampau ni, berdoa sangat melampau berdoa ni." Tu. Sebab apa? Sungguh sangat Nabi SAW berdoa kepada Allah sebab takut. Takut apa? Takut hancur. Jadi maknanya pada masa perang Badar pun masih lagi Nabi kita ni takut orang Islam ni hancur. Orang Islam dihapuskan daripada muka bumi ni. Jadi sebab itulah plan dia ialah hantar ke Habasyah. Jadi plan hantar ke Habasyah tu bukan nak selamatkan orang Islam tu, tapi nak selamatkan Islam. Dia beza nak selamat Islam dengan nak selamat orang Islam. Jadi orang biar mati tak apa, asalkan Islam selamat. Jangan orang selamat, Islam tak selamat tak. Macam ramai sekarang kan, orang yang pergi hijrah atau pergi ke mana-mana lah kan. Islam tak selamat, maknanya kadang-kadang dah tinggal sembahyang, dah tak buat amalan, dah tak tinggal dah agama, nama je Islam ni. Kadang-kadang tu kan duduk di tempat-tempat yang luar negara tu kan. Okey, jadi setakat tu kot saya insya-Allah kot ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi lah minggu depan cerita tentang hijrah yang kedua, yang 80 tu.
Yang 80 tu panjang cerita dia pun. Iaitu apa? Bila sampai di sana tu, orang kafir Quraisy lagi marah. Lagi angry, upset kata kan. Nak marah, nak buat. Dia buat apa? Ada plan dia pula. Dia hantar pula. Dia hantar inilah duta dia. Duta. Nak pergi jumpa dengan Najasyi tadi. Jadi dia cakap macam-macam ni dan adalah perbualan yang panjang yang akan berlaku lah insya-Allah. Akan berlaku minggu depan. Bukan akan berlaku minggu depan, akan diceritakan minggu depan insya-Allah. Setakat itu sajalah insya-Allah yang setakat saya mampu cerita pada malam ni. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.